Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam kasih sayang warga UMP sekalian. Bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu secara maya dalam situasi norma baharu yang sedang kita lalui bersama. Saya Nur Alisa binti Abdullah, nombor matrik CA20095 merupakan moderator pada pagi ini. Sebagai pembuka bicara, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Farah Hazlini binti Muhammad Som, Pegawai Psikologi Kampus Gambang di Universiti Malaysia Pahang kerana sudi meluangkan masa di hari yang penuh barakah ini. Tanpa melengahkan masa, saya akan memberi peluang kepada semua ahli panel untuk memperkenalkan diri. Terima kasih saudari Alisa. Selamat pagi saya ucapkan untuk semua. Nama saya Dr. Batusha binti Mazian, nombor matrik CB20054 selaku panel pertama untuk temu bual hari ini. Seterusnya Nishanti. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Nishanti Ana Perempuan Kedras, nombor matrik CA20047. Saya merupakan panel kedua untuk temu bual pada pagi hari ini. Saya serahkan ucapan seterusnya kepada saudari Suraya. Okey, kita sudah mengenali para panel kita dan kini tiba masa untuk kita pula mencukil latar belakang tetamu terhormat kita, Puan Farah Hazlini sebagai pegawai psikologi di UMP. Jadi Puan, sudah berapa tahun Puan berkhidmat sebagai pegawai psikologi di UMP ni? Saya masuk Februari 2011. So kalau masuk tahun 2021 Februari saya akan jadikan 10 tahun saya dekat UMP ni. Oh, lama? Lama juga tu. Lama, tapi muka usia tak muda. Okey, soalan seterusnya. Sebelum Puan jadi pegawai psikologi dekat UMP ni, Puan pernah berkhidmat dekat mana sebelum ni? Okey, kisah saya agak sinilah. Saya mendapat pendidikan dekat Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang psikologi. Dan dalam 6 bulan saya sambung master dalam bidang pendidikan publik. Itu saya sebelum saya sambung master tu, saya dah 2 kali sebenarnya isi buat surat untuk tangguh pengajian. Jadi saya tak nak masuk master dulu. Sehingga kan masa tu saya kerja kedai kain, kedai baju uniform sekolah. Sehingga kan bapak saya datang kedai kain tu, dia tanya kalau ayah tahu kau nak kerja macam ni, ayah susah-susah nak belajarkan, nak sekolahkan kau. So at the moment, the trigger itulah sebabnya saya sambung master. Dan ikutkan lepas degree saya dah mohon lah isi korang nak master, tapi 2 kali postpone. Sampailah ayah saya buat teguran macam tu. Dan bila saya masuk master, 2 tahun belajar, akhir semester biasanya praktikal. Buat praktikal setelah saya ada rezeki, dapat kerja. So nak ikutkan pengalaman kerja previously, betul-betul kerja tu adalah kerja kat uniform, kedai uniform. Dan masa saya sambung kerja tu, saya jadi pembantu business assistant. Dekat situ saya kerja teman buat business WP. Betul-betul kerja di company UMP sama kata kolej kerja yang lain. Yang lain tu just tempoh sekejap lah. Dan itulah. Yang kerja dekat kain tu saya start bila saya waktu degree dah tahun ni. Sebab part-time kerja bila tu dulu kan dah bergantung pada PTPC kan. Bila seminggu tu dapat RM40, RM50 sangat seronok dah. Itu bila saya dah degree, dah ada combo degree dan saya nak balik rumah saya kat Perak tu, masih kerja kat Bangi.
Triggerkan ayah saya datang kat pagi itulah yang jadi trigger moment saya sambung masuk masa check itu. Oh, Puan orang Perak? Tak, saya orang Melaka, dilahirkan di Melaka tapi semua dekat Perak. Sebab ayah saya polis. Perak. Lahir di Melaka, besar kat Perak, sekolah di Perak. Namun degree dan master tu je kat Melaka. Okey, ni soalan seterusnya adalah cabaran yang Puan hadapi sepanjang situasi pandemik COVID-19 ni. Cabaran macam mana tu Alisa nak tahu? Dari sudut diri saya sendiri ke, dari sudut kerja ke atau macam mana? Dari sudut diri sendiri pun boleh, dari sudut kerja pun boleh juga. Okay, saya cakap based on diri sendiri dulu Aha. Saya ni, kalau dulu sekolah saya jadi introvert. So Mhm. bila saya dah bekerja, kita dah kerja 10 tahun, 8 tahun, 9 tahun ni. So kerja saya adalah bertemu dengan orang. Aku nak cakap dengan orang. Kita punya event, kita buat sesi, event kita, saya punya task, kerja saya buat sesi, saya buat program, saya berjumpa budak, macam tu. So bila terkurung dekat rumah, dia satu, saya boleh bertahan 3 hari pertama saja. So hari keempat tu saya dah resah gelisah, aku tak tahu nak buat apa dah. Habis siap kemas rumah. Dah siap cuci peti air, dah siap cuci tukar alik dapur semua dah. Tapi still macam sebab kita tak ada interaksi dengan orang dah. Kita semua dekat rumah, ada anak dengan turun. So dekat masa musim itulah kita bina hobi baru yang mana saya cuba bercucuk tanam lah. Okay. Tangguh beli tanah baja dekat Shopee yang pos 10 kilo yang kena bayar postage yang agak mahal. Semata-mata itu. Cabaran kerja ni ada banyak tapi ada satu kita terpisah tau. So kita nak contact dengan kita punya permasalahan tu dah jadi macam saya cakap sebab ada certain staff yang still duduk kat UMP ni dia menjaga kebajikan budak-budak yang tak boleh balik kat yang tersekat dekat sini lah. Lepas tu dengan tempohnya yang penghantaran pelajar pula macam orang polis senior tu kan yang macam dah ada kat sini tiba-tiba dia isytihar PKP tak boleh nak balik kan, nak menyusul atur benda tu lagi apa semua. So yang kedua adalah cabaran saya dalam tempoh bekerja ni adalah yang mana kita cuba nak track masa panjang PKP tu kita macam bagian counselling. Kaunselor UMP ada buat satu research kata DAS tu dia lebih kepada inventory nak ukur tahap depression, anxiety dengan stress pelajar. Dan kat situ kita dapat a few orang yang depressed tinggi. Kita jumpa stress tinggi, anxiety tinggi dan depressed tinggi. Antara tiga-tiga ni kita paling khawatir adalah depressed. Depressed tu tahu ke apa? Tahu. Tahu Puan. Apa tu ni Shanti? Depressed tu kalau mereka tak stable, so boleh lead to suicide, commit suicide. Alright, good. Okay, kita detect yang depressed sebab kita nampak benda yang agak kritikal. Tapi bila kita dah detect depressed, kita ada satu inventory yang mengukur sejauh mana seriusnya depressed tu belajar tu. Okay, adalah a few dalam hampir 40 budak. So saya nak trace budak tu, kita nak call dia. Terpaksa saya buat sesi secara by phone lah. By call, kalau dia tak boleh by WhatsApp. So maksudnya cabaran saya waktu PKP tu adalah kita tak ada interaksi depan interaksi dua hal lah yang mana kita tak boleh tengok dari sudut ekspresi dia. Dengan sudut emosi dia just kita tak dengar. So macam kita tak tahu nak kemana macam mana. So bila kita tengok, kita bagi bantuan, kita dah sesi dan kita tengok keadaan, kita minta bantuan dengan staff-staff yang jaga. Contohnya kita pergi dulu ke apa untuk pantau, untuk tengok budak. So itulah cabaran dia lagi bila dah ada macam ni. Masa tempoh PKP tu kan awal-awal tu kan kita susah nak buat event. Betul. Jiwa tu dah berletak kat situ lah.
sampai yang kita kita dah ada Google Meet, ada Zoom, melecaknya macam itulah, macam okey kuranglah sikit. Kerinduan senang program macam itu. Okey, terima kasih Puan, penerangan yang amat panjang dan amat membantulah kat sini. Okey, Okey, masuk soalan lagi lah ni. Ha? Tak masuk soalan lagi lah ni. Belum ada lagi ni. Ada panel-panel kita nanti akan ajukan soalan untuk Puan. Okey. Okey, berdasar Wikipedia, kesihatan mental ialah tahap kesejahteraan psikologi dan ketiadaan penyakit mental. Ianya merupakan keadaan seseorang yang berfungsi pada tahap penyesuaian emosi dan tingkah laku yang memuaskan. Jadi, hari ini tajuk yang ingin kita bincangkan adalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar pada musim pandemik COVID-19 ini. Jadi, perbincangan ini adalah merupakan kunci utama bagi setiap pelajar untuk menghadapi cabaran ataupun norma baru ini. Jadi saya serahkan pada panel pertama kita, Nur Khairin Batrisya. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Alisa selaku moderator untuk temu bual pagi ni. Umum kita tahu sekarang kita masih lagi berperang dengan virus COVID-19 kan. Terdapat pelbagai halangan dan juga cabaran bagi setiap individu, tidak kira golongan kanak-kanak, remaja ataupun dewasa. Kerajaan pun telah memperkenalkan pelbagai standard operating procedure ataupun SOP yang tidak boleh diindahkan oleh mana-mana individu bagi membantu untuk mengekang wabak ini. Mahupun begitu, wabak ini tetap memberi impak atau kesan yang tidak diingini kepada masyarakat Malaysia. Menurut Keratan Akhbar Cina Harian Khamis 3 Disember 2020, sebanyak 465 kes cubaan bunuh diri telah dilaporkan dalam tempoh 6 bulan sahaja. Bagi saya, statistik ni amatlah tinggi dan merisaukan. Boleh saudari Nishanti pula kongsi statistik tambahan? Terima kasih saudara Khairin atas penerangan yang diberikan sebentar tadi. Saya ingin membuat sedikit penambahan tentang maklumat yang berkaitan dengan statistik, iaitu sejak 25 Mac hingga hujung Ogos yang lalu, sebanyak 11,791 panggilan telah diberi berhubung talian sokongan psikososial oleh pelbagai agensi seperti Befrienders, Masih Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau dikenali sebagai JAKIM, dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Oleh yang turut membantu pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengatasi isu tersebut. Secara puratanya, setiap pemanggil mempunyai 3 isu dengan 50% yang merujuk kepada memerlukan sokongan isu serta kaunseling seperti stres, risau dan putus harapan. Ini membuktikan bahawa rakyat Malaysia juga tidak dapat lari daripada masalah kesihatan mental. Malah semakin meningkat lebih-lebih lagi dalam kalangan pelajar yang terkesan dengan emosi kebimbangan, ketakutan, isolasi, ketidakpastian serta tekanan perasaan akibat perubahan dengan norma kehidupan. Oleh itu, apakah pendapat Puan tentang situasi pandemik COVID-19 ini dengan keadaan para pelajar yang mungkin terjejas dengan kesihatan mental mereka? Okey, jawapan saya adalah Nishanti sendiri stres tak dengan keadaan assignment yang buat yang luar daripada kebiasaan? Stres pun. Alisa stres tak ia terpaksa bekerjasama dengan orang yang you tak kenal? Stres jugalah. Apa lagi? Khairin, apa you punya perasaan bila belajar secara online? Kalau dulu lepas sekolah, balik sekolah, jumpa cikgu sekolah. Berarti sekarang ni apa dekat kat handphone je. How do you feel? Penat segala sampai migraine 24 jam menghadap laptop. Sedih kan? So, kita tak minta bencana ni tau, COVID ni. Dia terjadi sendiri. Maksudnya setiap orang adaptation baru. Namanya terima perubahan ni. Terpaksa terima perubahan ni. So, bila kita
terpaksa terima, kita kena ada adaptation, penyesuaian. Macam mana orang ada penting, orang yang belajar masih masuk UMP bagi arahan sisi teenager. Dia kena belajar sendiri, kita tahu nak tanya macam mana. So, benda tu agak stressful. So, bagi pandangan saya, banyak pelajar yang stres sebab satu, you terpaksa penyelesaian diri pada norma baru ni lah, kan? Sebab dia ada a few benda. Satu, bila you kat rumah, jenis yang internet tak berapa ada, tak menyokong, so itu boleh jadi stressful benda. Perkara yang you stress. Aku nak belajar ni, ambil lecture apa semua tak boleh. So bila terskip, terhang, kita dah rasa give up. Yang kedua, bila you dekat rumah, jadi stressful sebagai seorang pelajar adalah mood you suka belajar. Okay, mungkin macam you all baru sebab dia tak pernah rasa lagi di depan campus. Bagi yang senior-senior ni, dia dah biasa ada meja study, ada katil, kena pergi kelas, kena ada tutorial. So bila benda tu bertukar, so benda tu pun jadi, bila dia tak pandai nak adapt, benda tu boleh jadi perkara yang stres, boleh jadi konflik bagi diri dia. Benda yang saya pernah jumpa kalangan pelajar yang stres tu yang menyebabkan anxiety dan stres adalah bila pulang duduk rumah, mak ayah tak faham kita tengah di kelas. Tengah je nak ada kelas, mak dah panggil susi dia baju. Tengah je nak buat ni, mak dah sepanggil duk jaga adik. Bagi ketiga. Yang keempat, melibatkan faktor sokongan keluarga ni juga adalah bila dalam satu rumah tu sendiri ada kelompok yang ramai. Awak nak study ni, dengan adik bising lah, nak saudara bising lah, mak menjerit lah, apa semua. So benda pun jadi stressful. Sama juga bila kita berada di rumah, kadang-kadang dengar how you nak katakan so benda tu menyumbang pada stressful. Okay, ada juga kes yang saya jumpa yang mana bila pandemik ni dia jadi stres adalah bila duduk dengan keluarga. Duduk dengan keluarga sebab dia dengan hubungan keluarga tak bagus, so dia nak balik ke UMP. Itu bila duduk dengan keluarga pun jadi satu benda stres. Bila yang awal pandemik tu, masa bulan 3 ke 4 yang tengah orang kata kawan yang ketat, budak yang tak boleh ada pergerakan langsung tu, itu adalah stressful bila you all kat sini, student yang kat sini risaukan dengan parents dekat rumah. Dia banyak faktor, dia bergantung pada diri kita macam mana kita nak adapt tadi. Benda dia semua baru. Sama juga saya pun jadi boleh jadi stress bila kita macam aku nak buat apa dekat rumah ni, tak tahu, itu pun jadi stress juga. Cuma macam how to manage the stress tu. Okay, boleh jawab soalan saya tak Shanti? Ya, tak jawab. Jawab. Baiklah. Terima kasih Puan atas perkongsian pendapat yang diberikan sebentar tadi. Saya amat bersetuju dengan pendapat Puan. Seterusnya, saya ingin menyalakan soalan seterusnya kepada saudari Khairi. Terima kasih Shanti. Ini menurut kajian daripada pihak kami dalam website UMP News tarikh 28 Mac 2020, pihak UMP iaitu kaunseling UMP sendiri ada menyediakan perkhidmatan kaunseling secara online khususnya ketika Perintah Kawalan Pembatasan PKP pada awal bulan Mac tahun ini untuk bantu para pelajar yang mungkin rasa terkesan dengan situasi pandemik. Boleh Puan sahkan, betul tak? Betul ya, Khairin. Betul. Masa untuk pengetahuan adik-adik kat sini, kita dekat UMP kita ada 7 kaunselor. Ada 7 Okay. Satu kaunselor untuk focusing kepada staff sahaja. Ini dipanggil di bawah unit BAP. Ini terus jabatan pendaftar. Dua kaunselor di bawah career placement and development. Ini focusing kepada klien. Contoh macam you first year, dia boleh ambil ni untuk check you punya kaya dia interview. Dan di sini juga, kaunselor ni juga membantu
pelajar-pelajar tahun 4 dan pelajar-pelajar nak pergi LI untuk dapatkan placement dan untuk cari kerja. Okey. 4 kaunselor ni adalah saya, Puan Farida, Puan Azila dan Puan Siti Noni. Kaunselor untuk student di Jabatan Hak Ehwal Pelajar. So, daripada kami pecah 3, bila musim pandemik ni bergabung jadi satu tim, kita panggil UMP PST, Psychology Support Team. So, maksudnya waktu ni kita beri jadual secara bergilir lah. Contohnya, saya hari Senin, kaunselor kedua hari Selasa. So, senang untuk pelajar terus direct kepada orang tersebut, orang yang bertugas tu. Dan setiap kaunselor dia berperanan. Okey, betul lah pengesahannya memang kita ada berkhidmat dan kita tubuhkan satu tim PST tadi untuk membantu para pelajar dari support system, emosi tadi. Okey, boleh? Itu Khairin, betul. Boleh. Terima kasih Puan atas pengesahan tersebut. Soalan saya yang seterusnya, adakah Puan sendiri pernah berpengalaman memberikan nasihat atau bantuan kepada para pelajar tadi yang mempunyai masalah ketika musim COVID-19 ni? Kalau pernah, adakah Puan sudi bercerita masalah yang dihadapi oleh pelajar kalau boleh dikongsi dan cara pihak Puan untuk menangani masalah tersebut? Okey, Khairin dukunglah kalau saya kata tak pernah. Okey. Dia mesti saya kalau boleh saya cerita dengan flow. Start kita March kan? March sampai Raya dia? Julai. Something lah sampai bulan 5 rasanya, bulan 5 dan 6 tu. Okey. Sepanjang tempoh ni kita bekerja dari rumah. So, kat sini dah dari rumah pun kita build up satu tim PSP tadi, Psychology Support Team tadi. Dalam masa sama kita endorsekan, kita buat satu survey untuk kenal pasti pelajar yang ada ketidakstabilan mental sepanjang duduk dekat UMP. Kalau yang selamat balik tu kita lega lah, tapi kita buat satu survey yang duduk pelajar di UMP. Kat sini dalam ramai-ramai tu kita dapat a few case, lebih kurang dari 50 case yang mana saya kata tadi depression dia tinggi. Daripada depression tinggi ni, kita buat sekali lagi untuk detect sejauh mana tahap serius. Sejauh mana tahap seriusnya depression seseorang ni. Okay. Dari banyak-banyak, saya ambil, dalam ramai-ramai tu 50 kita dividekan kepada 7 kaunselor ni tadi. So, setiap orang ambil peranan. Pada saya kontak dalam 7 orang. 7, kita try call a few times. 2 orang, saya punya call. 2 orang ni ibaratnya Puan, saya okey je. Masa saya menjawab tu saya resah, saya risau. Okay. So saya akan ceritakan daripada sudut 3 orang ni. Yang pertama ni tadi, dia jadi depressed because of bukannya PKP tau. Keresahan dia konflik dalam diri dia sendiri. Bila PKP ni lah dia jadi, bila aku duduk di rumah tanpa buat apa-apa, dia memulihkan fikirkan masalah dia tu. Ada konflik dengan keluarga. Yang satu kes ni, dia akui dia risaukan terlalu overthinking yang mak ayah aku ni, mana aku ni, penyakit aku macam mana. Okay. So yang ketiga ni kes yang dia dekat rumah, kalau boleh dia tak nak duduk kat rumah, dia nak balik UMP masa tu because of ada konflik dengan keluarga. Okay, boleh. So maksudnya maknanya kita sendiri ni bukan because of tadi tau, tapi because of situasi setiap orang pada kita ni. Kes yang ketiga tu kita call, saya call dia. Awak macam mana cerita tahap serius macam mana? Dia dah kat rumah, dia nak balik UMP because of konflik besar dengan keluarga dia. Dia tak bercakap dengan mak dia, dia bergaduh dengan mak dia. So apa ni dia adalah setiap aktiviti manusia bukan kalau tak ada masalah dalam diri. Bila kita dalam environment tertutup yang tak boleh bertanya pergi sini, tak boleh nak release kan, so benda tu jadi trigger pada kita. Terlalu banyak masa untuk kita fikirkan masalah tu. Bila kita terlalu fikir, kita fikir jawapan tu kita tak bercerita dengan orang, so jawapan tu kita sendiri. Kita jawab sendiri. So
bila kita dalam keadaan negatif, jawapan kita terima pun negatif. So aura kita, vibe kita pun semua negatif. So that's why lah kita boleh kita nak contohlah kita fikir aku bodoh. So kita tak cerita dengan orang yang apa-apa. Dan kita just cakap sendiri aku bodoh sebab aku pada keadaan memang betul bodoh. So bila dah macam tu, kita punya thought akan fikir bodoh. Bila fikir kita bodoh, emosi apa yang rasa? Kita rasa sedih, kita rasa kecewa dengan diri. So dia berulang berputar dalam diri kita sendiri. That's why that's the issue. Kita tak boleh nak salahkan pandemik dengan kita. Tapi disebabkan pandemik ni kita tak boleh keluar, kita tak boleh nak release apa yang kita rasa, kita punya stress tadi. That's why kita akan lagi, benda tu lagi menebal. Boleh? Boleh. Terima kasih Puan kerana sudi berkongsi pengalaman Puan sebentar tadi. Bagi saya, khidmat konseling online yang pihak Puan cuba buat untuk pelajar ni satu inisiatif yang sangat baik memandangkan kebanyakan mereka sekarang pun tak berada dekat kampus disebabkan oleh keadaan yang tidak mengizinkan lagi. Saya serahkan slot seterusnya kepada Nishanti untuk semula, untuk teruskan. Terima kasih saudari Kadri. Seterusnya, apakah cadangan yang boleh Puan kongsikan untuk membantu para pelajar yang mengalami kesukaran dalam musim pandemik ini? Yang khususnya kepada pelajar yang mempunyai, maafkan saya, hal ini kerana mungkin prestasi dalam pelajaran seseorang pelajar itu boleh terjejas apabila mempunyai masalah ini. Okey, cadangan saya lah. Macam ni, saya nak nanti. Maafkan saya Puan, bolehkah anda mengulangi soalan tadi? Okey. MU boleh dapat berapa A? Dapat berapa A? SPM. Setuju. Besar? 5. Okey, tanya Aisyah tak? SPM dapat berapa? Dapat 5A Puan. Okey, 5A. UPSR? Pun 5A. Pun hebat. Okey, korang baru first time kan? Tak ada result lagi kan? Tak. Ini. Sebagai student, okey, untuk you all bagusnya bila you dah start belajar dengan terus secara online. Betul tak? Bila nak tanya dia kelas, you all ada visual kurang masa lecturer tengah bercakap. Madam, suara Puan tadi berputus-putus. Boleh Puan ulang balik? Ketika you punya kelas study, kan? Secara online, lecturer ajar, ada tak you switch on kan atau you paparkan muka atau video korang masa lecturer tengah mengajar? Tak. Kan kelebihannya kalau dulu masa Shanti belajar 2 tahun, tingkatan 5 dapat result SPM degree. Dia just belajar 6 bulan. Tolak lagi dia apa sesungguhnya ada kurang 4 bulan ke 5 bulan. Kenapa benda tu tak boleh dapat format ada 3 poin ke atas? Sebab ada motivasi untuk belajar. Okay, sebab apa tak ada motivasi? Sebab apa tak ada motivasi? Kenapa Lisa? Sebab suka di suasana kediaman ni macam tak inspirasikan untuk belajar. Sebab kalau di universiti tu, kalau di sekitar pelajar-pelajar, kawan-kawan boleh at least self-motivatekan diri untuk belajar, tapi Okey, tak apa. Kita boleh jadikan satu point. Tapi sebenarnya Shanti, awak masa SPM tu duduk hostel ke duduk rumah? duduk rumah. Mana boleh dapat duit? Okey. Kalau kita berada dekat UMP, poinnya yang saya nak cakapkan adalah kalau you boleh dapat duit
kenapa hanya 4 bulan 5 bulan ni tak boleh dapat makan bagus. Tips dia adalah bagi lecturer untuk kenal awak, kenal siapa awak. That's why saya tanya tadi, masa kelas online you ada tak visualkan muka awak tu? Saya tahu memang korang tak akan tanya soalan, you asal tanya, macam ibarat tu lecturer sampai tanya korang faham ke tidak. Barulah ada seorang tu respon. Dan kita kadang-kadang tak respon pun. Penting bila you visualkan, sebab yang mengajar awak tu lecturer tu, yang buat soalan tu pun lecturer tu, yang tanda markah tu, yang bagi markah adalah lecturer yang sama. Masa SPM dulu Alisa, siapa yang buat soalan? SPM awak tu? Penggubal soalan, tapi bukan cikgu lah. Siapa nama dia? Puan Norizan. Okey, yang tanda markah SPM sejarah awak? Bukan cikgu sekolah. Siapa nama cikgu yang tanda tu? That's the point. Maksudnya kalau SPM 2 tahun kita belajar dapat 5A, 7A, kita tak kenal pun siapa yang buat soalan tu. Kita tak kenal pun saya bagi markah. Sekarang ni dekat UMP ni, okey mungkin sekarang ni you tak ada interaksi face to face. Nak kenal lecturer tu, nak pergi jumpa lecturer tu. So kelebihan bila lecturer tu mengajar, visualkan muka you. Visualkan sentiasa respon pada lecturer tu. Kat situ dia boleh kenal awak. Okay? Bila kat rumah, macam Shanti cakap, kita tak ada motivation because of environment. Betul? Okay, kalau environment bising tu saya tak boleh nak cakap apalah sebab memang awak berada di situ. Kecuali awak boleh dan yakin bawa diri ke tempat yang sunyi. Contohnya pergi library kat kampung ke ataupun kawasan-kawasan yang ada selesa bila belajar. Otherwise, kalau boleh, kalau ada sikit space, you cipta satu ruang untuk you belajar. Satu sudut untuk you belajar. Contohnya you dekor sendiri, you ada meja study sendiri, you ada rak buku sendiri, you ada whiteboard. Okay? Kat situ you belajar, you set up tempat you nak belajar. Okay, itu persediaan fizikal. Lagi satu you boleh buat adalah persediaan emosi dan mental awak. Yang mana, ini saya akan ajar. Dalam kita step in kan dalam dunia sebagai seorang pelajar. Contohnya, okay, saya bagi contoh kat diri saya lah kan. Saya datang kerja pukul 9 dan sampai rumah 7:30. So kita dah penat kerja seharian, kita nak hadap perangai anak kat rumah ni. Maksud saya perangai bising diorang main kan. So kalau saya bawa kerja saya, stres saya ni balik rumah, apa jadi ke anak-anak saya? Agak-agak apa jadi ke anak-anak saya? Diorang saya akan cepat marah, akan cepat mengamuk. Okay. Contoh juga, kalau saya tengah bergaduh malam tadi atau pagi tadi dengan husband saya bawa perasaan marah saya tadi, bergaduh tadi, bawa masuk sampai ke office. Apa jadi dengan staff saya? Marah. Kita sendiri akan jadi mood swing kan. Tapi normally, biasanya buat, kita hari ni banyak kerja. So, balik dalam kereta, perjalanan saya ada dalam 45 minit macam tu. Sebab saya gampang, tapi rumah saya kat plan. Saya duduk, saya step in dalam dunia saya sebagai, biasanya saya duduk, saya kereta, saya duduk, saya breathing dulu, tarik nafas, lepas, supaya saya relax, masa saya relax, oksigen masuk ke otak. Okay, saya close saya punya eye, saya just imagine anak-anak saya akan sambut saya dekat pintu rumah. Saya sampai rumah pengasuh, anak-anak saya akan berlari. Saya imagine macam tu. Yang kedua, saya balik rumah. Saya nampakkan rumah saya bersih walaupun rumah saya sebenarnya bersih. Contoh saya nampakkan anak-anak saya main seronok, gembira bila sampai rumah. Saya nampakkan saya letak barang-barang kerja, terus buka peti ais, keluarkan barang untuk masak untuk makan malam. Saya breathing, saya bayangkan husband saya seronok makan masakan saya. Saya seronok tengok anak-anak saya gelap. So kat situ saya dah prepare diri saya, mental saya, emosi saya untuk ke dunia saya sebagai ibu ni. Sama juga dengan you all.
walaupun membezakan meja belajar awak ni dengan kerja awak sebagai anak kat rumah, mak suruh masak lah, mak suruh itulah, you nak masuk kelas, nak masuk dalam bilik belajar, you step in dulu, you imagine. Okay, mungkin sekarang you tak boleh nak bayangkan UMP macam mana sebab tak pernah sampai lagi kan. Macam mana you pergi sekolah? Bangun pagi you macam mata, you mengaji fresh, oh hari ni aku ada kelas belajar dengan doktor ni, you dah boleh bayang doktor tu macam mana, you bayangkan you punya line tu okey, you bayangkan setiap word atau ni belajar, okey aku nak belajar 2 jam ni aku fokus. You kena energi mainkan dalam iklan tu. Dah habis, you step up pula. Hari ni step up tu maksudnya okey aku nak jadi anak, mak aku masuk masa alham. Kan? So dia step up balik dari diri sebagai friend. So kat situ sebenarnya kita mainkan. Kita tahu, mood tu datang dekat sini. Everything center semua kat sini. So kat sini lah you nak buat keputusan, kat sini lah pusat living system emosi you, kat situ lah you rasa macam mana you rasa sedih, you rasa gembira, semua dekat belakang ni, belakang living system. Okay, itu satu. Apa lagi? Okay, yang kedua, cadangan cadangan apa soalan tadi? Cadangan saya nak berikan pertimbangan. Yang daripada kita terlibat mental health tadi. Okay, yang keduanya adalah interaksi. Sebabnya normally yang saya nampak kebanyakan pelajar saya stres adalah aku ada kelas tapi mak suruh masak. Aku ada kelas tapi ayah suruh ni. Ini macam kenapa tak you mak, orang ada kelas pukul 8-10, jangan kacau tau. Okey mak, orang ada kelas pukul 8 dan turun kejut kalau terlajak. Kita bagi tahu kat keluarga kita, orang ada kelas residensian. Kalau nak buat apa-apa nanti ataupun buat sebelum tu. So sekarang ni biasanya dalam kes itu, ramai yang stress duduk dekat rumah because of ini terpaksa terbeban sebagai pelajar dan juga sebagai anak, sebagai adik-beradik kakak atau adik. Kadang-kadang ada satu kes tu because of PKP ni, ramai yang duduk satu rumah, abang ipar lah, kakak dengan anak buah, yang mana kakak kerja jerit suruh buatkan anak dia. So, fikirlah macam mana keadaan macam tu. So, kat situ kena ada interaksi. Kena bagi tahu. Kakak aku maklumkanlah. Okay. Kalau dalam keadaan terpaksa mendesak, kalau mak suruh buat ni, kita kena plan. Yang ketiga adalah manage time management. Gunakan masa you sendiri. Okay? Katalah betul. Kesian tengok mak kita buat seperti kan. Kalau you dah tahu kelas ni 8, why not you bangun pukul 6 pagi, you settlekan sidai kain apa semua. Okay, you dah siapkan breakfast. Pukul 8 tu you pergi kelas. Okay? Terima kasih Puan atas Berapa poin saya bagi tadi? Berapa poin yang saya bagi tadi? 5 poin. Okay, saya take note. Okay, good. Saya tak ingat lah. Saya kira saya bercakap tadi. Okay. Terima kasih Puan atas perkongsian cadangan yang diberikan tadi. Saya berharap cadangan muncul diri, respon, prepare mentally, interaksi dan time management yang diberikan oleh Puan akan membantu pelajar di luar sana. Okay. Baiklah, seterusnya saya akan menyerahkan slot seterusnya kepada saudari Suraya untuk slot seterusnya. Terima kasih saudari Bishanti. Apakah nasihat Puan untuk orang di luar sana, terutama para pelajar yang merasa takut untuk mengemukakan masalah dan mendapatkan bantuan bagi masalah kesihatan mental ini? Perkara ini telah dikemukakan kerana masih terdapat para pelajar yang berasa malu untuk mendapatkan bantuan sekiranya mereka mempunyai masalah berkaitan kesihatan mental semasa pandemik ini, sedangkan banyak pihak yang boleh membantu menyelesaikan masalah tersebut. Maksudnya apa nasihat saya kalau, okay. Dah habis Suraya soalannya? Dah ada lagi sambungan? Okay. Gini, saya tak tahu
mungkin sebabkan persepsi antaian orang takut jumpa kaunselor di kata kita. Jumpa tu kata kita. One satu, yang lagi satu menjadi critical issue adalah because of segalanya tak boleh cari. Kalau kita just nampak satu simptom je, kita dah kata, oh aku depressed. Depressed ni, anxiety ni, stress tu dia ada simptom-simptom dia. Even ada bipolar, schizophrenia, semua ada simptom dia. Okay. Pertama, kalaulah you rasa diri you ada masalah, macam mana cakap okay, saya terangkan macam ni. You bayangkan depan you satu garisan yang lurus. Satu garisan yang lurus, boleh dari sini ke sini, satu garisan. Boleh bayang tak? Kat tengah-tengah adalah diri kita sekarang. Kita berada sekarang, hari ni 18 bulan Disember 2020 hari ni sekarang. Dekat kiri kita adalah past kita, masa lepas kita. Right? Kanan kita adalah kita punya future. Siapa kita akan datang. Kalau sekarang ni, berada sekarang ni, kita ada konflik. Kita boleh kata benda tu adalah stress. Stress ni akan hilang bila konflik tu selesai. Contohnya, you nak final exam, tiba-tiba you sakit belakang lah, period pain lah, migraine lah. Itu kita boleh konflikkan sebagai stress. Habis je exam, sakit tu semua hilang. Okey, yang belah kiri tadi, yang lepas past kita berada sekarang ni tau. Tapi pemikiran kita lebih kepada yang past. Kita duk fikir masa lalu. Kita duk menangis disebabkan masa lalu. Kita suka duduk seorang disebabkan aku tak nak bercakap dengan orang, takut terpecah rahsia aku masa lalu. Kita ada simptom menangis tanpa sebab. Kita tak suka nak bergaul dengan orang. Kita dah lost, hilangkan kita punya, dah hilang rasa nak enjoy buat sesuatu kerja kita. Kita mungkin dalam fasa depress, fasa penurunan because of pemikiran kita masih terperangkap lagi dengan kejadian yang lepas. Future pula, kalau kita duk sekarang ni, 18 Disember ni, kita duk fikirkan masa yang akan datang. Ya, aku nanti nak kahwin dengan siapa risaunya, aku nanti nak kerja apa aku nanti macam mak ayah aku meninggal nanti aku jadi apa aku macam, tiba-tiba kita menangis, kita susah hati, kita shaking, kita menggeletar sebabkan fikir konflik yang belum terjadi, kita terpanggil anxiety. Okay. So kalau you ada, kawan-kawan you ada feeling macam ni, noted, ambil tahu. Satu, kalau you tak kenal mana-mana kaunselor atau doktor, cari orang yang boleh dengar you, sekitar you, betul parent. Bagi tahu parent, cerita dengan parent. Okay, kita kata parent tak faham dia, cari kawan-kawan. Cari kawan-kawan dulu. Kawan-kawan you boleh trust, you bercerita berjenis sekian. Sebab apa-apa pun ending nanti you kena cari yang professional untuk bantu selesaikan masalah you. Tapi kalau you rasa benda you boleh control by yourself, ada a few thing you boleh buat sebenarnya. Nak tahu tak apa dia? Okay, satu. Handphone you dekat diri you dalam 24 jam tu, saya tak kata guna yang sentiasa dekat dengan diri kita handphone tu walaupun kita buat tidur ke apa, berapa lama dalam 24 jam tu? 24 jam. Wow, Khairi 24 jam. Suraya 24 jam. Shanti memikir. Alisa? Boleh dikatakan 24 jam jugalah. Sama juga. Baik. Actually, waktu tidur pun you all bawa sebelah tidur Sebab alam nanti tak dengar. Okay. Satu, kita ubah rutin. Jangan bawa handphone untuk waktu tidur. Because of apa-apa kan penyakit mental tadi dah nama pun penyakit mental. So penyakit mental tu berada di sini, betul tak? Kawasan otak kita, kawasan minda kita. Otak kita adalah super hebat yang Tuhan ciptakan. Kat situlah segala keputusan you nak contact, nak call, you nak cakap apa, keputusan sambung belajar ke tak, kat sini. Dekat otak juga, kawasan prefrontal cortex ni.
emosi, you nangis ke, you sedih ke, you happy ke, you kecewa ke, dipanggil limbic system. Still dalam saraf otak kita juga. You nak pergi kiri, nak pergi kanan, pergi depan, pergi belakang. Kadang-kadang you bawa kereta kan, tiba-tiba dah sampai rumah. Pun dekat sini, dari unconscious mind kita. So, otak ni segala-galanya. Once you bawa handphone, tidur sebelah you terpitingnya, otak you tak cukup rehat. Dewasa tertidur berapa lama Seraya? 8 jam. 5, 8. Semalam. Malam tadi tidur berapa jam? Malam tadi lepas maghrib tertidur. Awal dia pagi. Lepas tu masuk meeting untuk raptai ni, interview ni pukul 12. Lepas tu settle dalam pukul 1 kan? Settle kan? Kurang. 1 tu sambung tidur lagi sampai pukul 7 baru bangun. So, maksudnya just bangun untuk rehearsal ni je lah. Tu pun terjaga dua rakam. Alright, macam tak boleh tidur. Alisa tidur pukul apa? Saya semalam tidur pukul 3. Bangun? Bangun pukul 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 jam. Okey. Sebenarnya, kan dia ada masa baby itu lama, dia galakkan tidur 6 ke 7 jam. Soalnya inap. Tidur yang nyenyak. Once you letak handphone kan ada gelombang apa benda dia tu kan. Itu menyebabkan otak kita tak rehat juga tau. Hello? Dengar? Hang je. Saya risau saya tak dengar. Okey. Dia ibarat bila otak you tak cukup rehat, tak cukup tidur, tak berlaku proses hormon growth. Proses ni lah ibaratnya tandas you ada tandas, tapi tas you rosak. Dia pergi buang sehari, 3 hari, apa jadi pada tandas you? Kutubat. Masa tak tandas Sumbat. kan, dia tak flush 7 hari, lepas tu nak masuk pagi ke, tumpah tandas orang lain pula. Tanda orang lain. Okay, kita konsep dia, metafora dia macam tu. Otak you tak cukup tidur, proses pembersihan tak ada. Macam tandas tadi, kalau tandas 7 hari you tak boleh masuk, ini otak you bawa ke mana-mana tak cukup tidur. Sanggup ke bawa otak ni yang tak cuci tu ke mana-mana saja. That's why bila kita tak sempurna, kita tak stabil, tak sempurna tu tak bermaksud gila, mungkin kita tak stabil. Kita bagi sikit pun kita nak rasa marah. Sebab kat sini, kita rasa macam orang cakap sikit pun kita rasa orang sepele kita. Apa boleh jadi? Itu adalah sebab dia tak cukup tidur satu. Walaupun dia tidur berjam-jam, tapi handphone ganggu otak you pun sama juga you tak cukup tidur. Satu, tidur. Tidur main peranan tidur pun boleh jadi pengukuran kita ni jadi bijak atau jadi bodoh sebenarnya. That's tidur. Okay. Dan normally biasa kita juga kaya memang telah didiagnoskan mental health. Maksudnya dia ada depress, ada bipolar, macam itulah. Okay, bila kita check tidur you macam mana? Malam tadi saya tak tidur. Saya tidur sejam je. Malam tidur sejam. Saya pernah jumpa kita buat sesi Facebook macam ni kan. Mata dia terkelip-kelip, cakap dah mana-mana tak faham. So kita dah nampak, jangan biarkan diri awak jadi simptom macam tu. Once you rasa you ada konflik tu, sebagai manusia kita tak boleh lari daripada masalah. You tak ada duit pun konflik, you banyak duit pun konflik, terlalu banyak duit tapi tak boleh nak pergi mana-mana, hati you tak tenang, tak seronok. So macam satu konflik juga. Okay. Sama juga. Itu. Kalau yang kita dah perasan, okay, kalau benda tu kita boleh overcome sendiri, kita cuba overcome sendiri. Salah satunya tadi kita rubah lifestyle kita. Satu tidur. Tidur satu. Yang kedua gadget. Handphone. Jangan guna handphone sebagai alarm. You beli dah jam loceng kat DIY tu yang jenis orang dulu yang clean. Itu lebih baik.
Sebab bila handphone dengan kita, laptop dengan kita, dia ada gelombang yang gelombang yang handphone kan ada gelombang dia kan, wave dia kan. So benda tu mengganggu otak sebenarnya. Okay. Yang kedua, satu tidur, yang kedua gadget, yang ketiga adalah orang tadi exercise tak? Berpeluh ke? Ada? Tak ada? Ada. Exercise tak kisahlah. Saya pun tak rajin nak pergi lari-lari, tapi biasa tengok rumah pun dah cukup berpeluh. Kita tutuplah kipas, kita rumah apa dah cukup berpeluh. Berpeluh dia akan keluarkan hormon happiness, hormon bahagia, hormon gembira, dan dia keluarkan hormon cortisol, hormon stres. So once kita berpeluh, kalau you notice, you exercise waktu petang, berpeluh, hormon keluar, malam tu you tidur nyenyak. Tapi kalau you exercise pagi, you akan feeling the happy, mood you baik sampai petang. Okay. Yang seterusnya yang saya boleh share adalah dari sudut faktor pemakanan. Okay. Orang sehari tu berapa kurang manis? Nanti 3 kali. Alisa? Saya sehari sekali. Suraya dengan Khairani? Dari sekali juga. Khairani? Kerap. Khairin. Khairin kerap ke? Okey. Dari sudut faktor pemakanan. Ini saya belajar daripada Dr. Rizal, faktor otak Dia mantan lecturer. Lihatkan 5P dengan sudut kita dalam pemakanan kita. Putih, pengawet dan warna. Sebab yang putih-putih ni dia bukan dia original, dia dah di-bleach kan. So carilah kalau Shanti minat benda yang manis, gantilah dengan gula campur, jangan ambil gula putih. Sebab putih ni dia macam merosakkan tisu-tisu dan hormon dalam otak tu. Itu dah sebabnya kalau kita ambil banyak lebihan 5P ni tadi, kita akan jadi gems. Dia dah kita tak bersukan, tak berpeluh, kita makan benda-benda karbohidrat, putih nasi, putih tepung, kuih-kuih, kuih kering, aku suka kuih, kuih donat, kita makan nugget seperti benda-benda tu proses food, pengawet, warna, benda untuk penyumbang. Dan saya faham ada benda-benda ruci kita makan hari-hari. Kita ambil yang keperluan saja. Kalau kata yang gula putih kita boleh elakkan, kita elakkan. Okay? So berapa dah saya share? Cuba tolong saya kira. 5. Apa dia? Tidur, gadget, ubah rutin, exercise atau pemakanan. Okey. So itu selain daripada itu saya rangkumkan sebagai lifestyle. Okey, tadi soalan tu adalah menjurus kalau kita ni cakap awal kita rasa macam dia ada masalah mental. Tak nak refer psychiatrist, tak nak refer counselor. Okey, refer dulu pada mak ayah, cuba cerita sebabnya manusia ni dia ada masalah. Sebaiknya luahkan. Kenapa saya kata luahkan? Bila saya kata manusia ni ada masalah, jawapan dia ada dalam diri sendiri. Tapi bila kita tak luahkan, kita tak dengar third opinion, dia hanya pendapat dia. Contohnya Suraya ni kan, aku ni lawa ke tidak? Aku ni lawa ke tidak? Sebab ada orang kata aku pakai tak lawa, ada orang kata ni aku lawa. So kalau negatif tu, vibe tu banyak negatif, jawapan yang dia bagi kat diri dia sendiri adalah negatif.
that's why you kena ada masalah. Katalah contohlah madam A ni aku tak faham lah apa dia ajar aku semua kan. Ataupun madam A ni ada just cakap general, dia kata korang cubalah belajar jenis ni, korang pemalas perkataan. Kalau jenis Khairin cepat terasa, dia akan rasa aku dah hebat pemalas. Kalau you tak share dengan orang, you tak dengar pandangan orang lain, you akan jawab sendiri. Pemikiran you akan self-talk to yourself. You cakap diri sendiri, malas kot, aku tak layak belajar, aku rasa nak berhenti belajar. Itu the moment, itu bahaya. That's why bila you rasa negatif tu datang, share dengan orang. Bila kita share dengan orang, ada pandangan kedua. Mungkin parents you kata, kita cakap secara general je. Semua orang, bukan awak seorang. Awak kan dapat kerja sekian. Itu dia dah bantu, you dapatkan celik akal. Tak. Okay? Ada apa masalah? Sharekan. Katalah you susah nak share, you atau tunggu certain waktu. Benda yang kedua ni boleh buat sama ada you tulis diary, tulis cerita, tuahkan. Tak menangis, you menangislah sambil tulis-tulis tu. Okey. Cara yang lain adalah kalau you ada planter warna kat rumah atau crayon, just draw je, put every energy you ada, you draw je apa jadi lukisan tu. Tak perlu lukisan cantik, just cantik macam tu je. Dapat boleh kita riliskan energi sakit hati tu, energi negatif tu melalui lukisan. Kalau boleh tengok lukisan tu atau crayon you terlalu bukan, maksudnya you terlalu put energi yang sangat kuat kat situ. Itu salah satu untuk riliskan benda tu. Okay, bantu banyak dah tu. So kalau still tak boleh juga, anything that you advise kawan you tu pergilah jumpa yang profesional. Kalau macam contoh you kat rumah, segala jumpa counter EMP. Sekarang ni kita ada macam-macam NGO, kita ada talian kasih, kita ada befriender call. You just call je dia orang ni. Sebab dia tak kenal, so you just share je. Okay, sepanjang PKP juga, saya jadi volunteer counselor untuk pick up yang call tu lah yang siapa yang sebut data daripada talian kasih tu kan. Kiranya saya ada juga lah peranan kat situ je nak cakapnya. Ya. Sebabnya ada kes yang satu kes anxiety ni lah. Just baru dengar tempat supermarket tu positif COVID. Seorang. Dia just dah risau gila-gila, menangis dari sesak. Once saya terluka. Ada perkara unfinished business dia. Nak cabut dulu dan because of rasa takut dan khawatir beri power kepada kejadian sekarang. Kita riliskan yang unfinished business. Sama juga ada satu kes yang terpaksa lah siapa suruh kata jadi volunteer kan, diganggu sampai 2-3 pagi. Kita pick up juga. Saya minta izin suami dululah. Pukul 2-3 pagi tu sesuai sebab anak-anak dah tidur. Kalau anak-anak ni kan dengan bisingnya pun kita tak boleh nak fokus. Okey. Kat sini saya dapat cerita satu duduk dengan mak je. Mak tak faham yang dia didiagnose bipolar. Bipolar tu tahu apa? Di bipolar bisingkan mereka campur-campur perasaan. Dia boleh sembang-sembang macam ni. Tiba-tiba Shanti boleh menangis. Tiba-tiba. Kita tengah gelap, tiba-tiba Shanti menangis. Ataupun kita tengah cakap-cakap ni, Suraya tiba menjerit suka. Mood dia tak betul. Okey, bila dah tempoh PKP, bila orang yang dekat dengan dia tak faham kondisi dia, dia jadi satu sumber tekanan tau. Okey. So kat situ kita boleh detect. Hanya bergaduh disebabkan the bucket of air. Itu je. Okay. Ada juga kes yang mana because PKP ni pernah dicabut oleh bapa dia sendiri dan tak ada orang percaya. Sehingga kan dia berubah diri dia menjadi seorang lelaki. Once bila dia berkawan rapat, macam orang berkawan rapat 4 orang, orang labelkan dia apa tu sejenis. So kat situ dia second half. Nanti saya kata setiap orang kita masalah tu berbeza. Tapi macam mana
the moment tu, because of bila kita terkurung, kita tak boleh nak buat benda yang kita suka, kita tak boleh nak riliskan benda yang kita suka untuk melupakan benda tu, itu jadi momen jadi besar. Kenapa saya membabikan ni? Tiba-tiba je. Gitu. Benda baru. Apa cerita saya ni? Tapi itulah antara kisah lah. So maksudnya bukan berlaku dalam kalangan pelajar. Okey. Bila dah akhir-akhir macam bila keadaan dah lepaskan sikit-sikit apa semua kan berlaku sebenarnya. Parents di luar kerja. Ini saya bantu bila kita terlibat dengan mesyuarat zakat dan non-muslim bantuan kewangan. Tak tahu kan, tiba minta bantuan. Kita check bapak dia gaji sebelum ni 7,000 8,000. Once bila kita siasat means kita call, tanya to get the more info. Bapak saya di luar kerja, saya letak di situ. Okay, so kat situ masalah financial pula. Dia kata jangan korang sebagai pelajar sekarang ni semua duit PAMA ke duit PTPTN sendiri? PAMA, okey, cantik. Yang lain PTPTN? PTPTN. Saya tahu duit PTPTN tu duit you all, tapi wisely guna dia. Secara bijak untuk you nak terus finance. Okay, so macam Shanti, I bukan nak ni sebab ambilkan satu pengajaran pada kes yang saya rujuk tadi kan. Parents gaji besar tak pernah bergantung pada PTPTN, mana-mana pengajaran semua PAMA. Tapi once parents nanti berhentikan kerja, you terpaksa cari sumber you macam mana. Itu dari sudut kewangan. Ada juga kes di mana yang talian kasih tu lah yang kan terlalu terdesak sampai sebabkan ayah dah diberhentikan, hanya abang yang tanggung. Duit makan saving semua dah habis. Macam mana puan aku ni? Saya tak boleh nak cadangkan kau kena kerja ni tak. Saya kena boleh bantu the release how your stress tu macam mana. Bila kita terlalu serabut, kita stress, kita tak boleh nak fikir dengan bijak, dengan warasnya. So kita kena unfinish, settlekan unfinished tu dulu. Begitu. Okay. You all aware tak? Bayar dengan kredit yang PTPTN, aware tak? Kalau pointer you drop bawah 2, you all punya PTPTN tu boleh discard. Aware, Wan? So, jaga pointer dengan baik. Sekarang ni mesti COVID bila online, sentiasa visualkan diri awak supaya lecturer tu kenal you dan tulis nama betul awak supaya bila dia bagi markah, ini. Itu kelebihan sebenarnya. Sebab kalau face to face, dalam satu kuliah seorang 200 orang, macam mana dia nak aware Shanti? Ada je 2-3 pelajar ini, macam mana you nak jadi diri you unik supaya lecturer tu kenal you? Ada Shanti? Selalu respon bila dia tanya soalan. Dalam kelas biasanya lecturer dah ajar dia juga ni. Dia tak akan tanya soalan. Jarang-jarang. Dan depends pada lecturer. So macam mana? Kita pergi Kita jumpa. pernah tanya soalan. Yes, Alisa. Melainkan kalau Shanti datang UMP, rambut semua warna merah. Unik kan? Different pada orang lain. Mata ni, mata lecturer tu terus alert pada awak. Macam gitu. Kalau you just normal student, biasa-biasa, macam Alisa cakap lah. Kita jumpa lecturer tu. Kita minta respon dengan lecturer tu. Kelebihan kita dengan sekolah kita boleh tunjuk sebenarnya 2 tahun saja. Kat sini kita tak biasa. Menuliskan. Sekarang ni, katalah di sini dia kata lecturer madam ni garang lah pada FB dan bisa dengar orang tu semua. Menuliskan sebab itu pengalaman di kondisi dia. You dapatkan pengalaman you sendiri.
You pergi kena marah sekian. Okay, kita aware lecturer ni marah sebab aku datang tak bawa bahan. Orang datang bodoh macam tu nak belajar, nak apa-apa semua. Macam tu. So kita dah prepare. Okay, so itu sahajalah poin yang kepada soalan kepada Suraya tadi. Apa cadangan saya kalau rasa dia ada mental health tu? Terima kasih Puan atas cadangan, nasihat serta perkongsian yang sungguh bermakna sebentar tadi. Saya berharap para pelajar tidak lagi berasa takut untuk mendapatkan bantuan dari pihak kaunseling atau orang sekeliling sebarang masalah yang mengganggu kesihatan mental mereka. Seterusnya saya serahkan penutup perbincangan ini kembali kepada moderator. Okey, terima kasih kepada Puan Farah kerana telah meluangkan masa untuk menjawab kesemua soalan yang telah diberikan oleh kami. Demikian tadi rumusan perbincangan dan persoalan daripada Puan Farah dan ketiga-tiga ahli panel kita tentang kesihatan mental dalam kalangan pelajar semasa pandemik COVID-19. Konklusinya, kesihatan mental merupakan perkara yang penting bagi setiap pelajar. Kerana kesihatan mental ni merangkumi cara kita berfikir, cara kita bertindak, cara kita menghadapi masalah dan menyelesaikannya, cara kita berinteraksi dengan orang lain juga. Oleh yang demikian, setelah pelbagai perkara yang dibincangkan sebentar tadi, kita dapat mengetahui bahawa setiap masalah ada penyelesaiannya. Terima kasih kepada tetamu jemputan dan semua ahli panel yang berjaya membincangkan perkara ini dengan begitu cemerlang. Semoga semua perkara yang dibincangkan ini menjadi satu petunjuk bagi para pelajar dan kita semua. Harapan saya perbincangan ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat kita semua. Saya ingin mewakili kesemua ahli panel memohon maaf dan ampun jika tersalah kata dan bicara sepanjang perbincangan ini tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, good luck semua. Puan, Terima kasih Puan. saya nak tanya sikit. Boleh tak kalau lepas habis ni kita orang boleh tak contact Puan lagi sebab kita orang nanti nak tanya feedback pada Puan. Lepas tu maybe nak bagi sagu hati dekat Puan sebab luangkan masa untuk kita orang. Boleh sangat. Bagi satu hati tu boleh sangat. tak ada masalah. Alisa contact je nombor ni. Feel free je. Kalau satu okey. Macam gitu. Okey Puan. Setakat ni bila musim COVID ni tak berapa ada kat UMP. So saya dah jarang tengok saya. Lepas ni dengan cara macam ni. One call apa semua lah. Itu kadang-kadang kan tengok macam bila kita by call je, kita boleh santai-santai sampai baring-baring layan klien saya. Macam tengah bercerita cakap macam itu. Okay. So ada apa-apa lagi tak? Saya harap saya membantu you all semua. Good luck. Semoga dapat A. Terima kasih Puan. Sama-sama bantu madam. Thank you so much. Alright. Okay, bye. Okey, Bye bye. madam. Bye-bye. Bye.